wa narun takhruju min qu'rati adan tarhalun nas. Wa fi riwayah an Abi Sarihah radhiyallahu anhu qala ahaduhuma fil 'ashirah nuzul Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa qala al-akhar warihun tulqin nas fil bahri atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Sarihah radhiyallahu anhu. Dia kata pada satu hari Nabi SAW duduk dalam bilik dia, sedang kami duduk ada di bawah ni. Kami duduk bersembang-sembang sama-sama kami. Tiba-tiba Nabi SAW jengui kepala dia daripada bilik di atas. Nabi tanya sahabat yang duduk sembang ni. Nabi kata, ma tazkurun. Nabi kata, apa duduk sembang apa? Jawab mereka, as-sa'ah. Mereka kata, kami duduk sembang pasal kiamat. Ini cerita zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat kata, kami duduk ramai di bawah ni, kami duduk bersembang. Nabi duduk di atas dalam bilik, Nabi dengar, Nabi tanya. Nabi kata, hampa sembang apa? Mereka jawab dekat Nabi, kami duduk sembang pasal as-sa'ah, pasal kiamat. Nabi kata, inna sa'ah la takunu hatta takuna 10 ayat. Nabi kata, apa tu seduk kalut cerita pasal kiamat? Pasal kiamat ni dia tak akan jadi melainkan setelah jadi 10 tanda. Nabi sebut satu persatu. Yang pertama, Nabi kata akan berlaku gempa bumi di sebelah timur. Yang kedua, Nabi kata akan berlaku gempa bumi di sebelah barat. Yang ketiga, Nabi kata akan berlaku gempa bumi di semenanjung Arab. Yang keempat, Nabi kata akan berlaku ad-dukhan, akan berlaku satu kabus terbit dan meliputi muka bumi. Nabi kata kiamat tidak akan jadi sehinggalah terbit satu menatang yang disebut sebagai dabbatul ardh, menatang yang melata di atas muka bumi. Ini semua kita dah bincang dalam kuliah kita di jilid yang lepas. Nabi kata kiamat tidak jadi melainkan setelah terbitnya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi kata kiamat tidak akan jadi sehinggalah matahari terbit di sebelah barat. Nabi kata yang ke-9, kiamat tidak akan jadi sehinggalah terbit, sehinggalah keluar satu api dari negeri Yaman. Yang api itu dia halau orang ramai yang ada ni, dia ligan ke belakang. Huraian tiap-tiap satu ni kita dah cerita di dalam kuliah di masjid ni pada kuliah-kuliah yang lepas. Dalam satu riwayat lain dilengkapkan 10 tanda itu dengan tanda yang ke-10. Tadi sebut 9 saja. Dalam riwayat lain dia lengkapkan yang ke-10. Satu riwayat kata yang ke-10 itu nuzulu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Turun Nabi Isa alaihi salam. Dan dalam satu riwayat lain kata yang ke-10 itu ialah warihun, akan mai satu angin kuat, satu ribut puting beliung, tulqin nas fil bahri, yang kuatnya angin ribut itu sehingga dia lempak manusia masuk dalam laut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang kita nak bagi tahu ialah apa dia? Fenomena angin kuat ini adalah amaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kiamat semakin hampir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ar-rih min rauhillah. Qala Salamah, farauhullah ta'ti birrahmah
wa ta'ti bil 'azab. Fa iza ra'aytumuha fala tasubbuha wa sallallahu khairaha. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia ada dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata ar-rih, Nabi kata yang kata angin itu min rauhillah, sebenarnya dia di antara tanda rahmat Allah. Kan bila kita hangat, sekali-sekali angin mai, kita rasa nikmat itu, nikmat belayan angin itu. Maka angin pada ketika itu dia menjadi rahmat daripada Allah. Tapi kata Salamah ataupun nama dia Ibnu Syabib, dia kata farauhullah ta'ti birrahmah wa ta'ti bil azab. Tapi dia kata jaga baik-baik, angin ini kadang-kadang dia mai, dia menjadi rahmat, tapi kadang-kadang angin dia mai, dia menjadi azab. Angin bila dia mai, sepui-sepui bahasa rahmat untuk kita, tapi bila dia mengamuk, dia membawa malapetaka kepada kita. Dia nak mai sebagai rahmat ataupun nak mai sebagai azab, kerana itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila angin nak mai sebagai rahmat, bila Allah suruh dia mai sebagai rahmat. Bila dia akan mai mengamuk dan menjadi azab, bila Allah suruh dia mengamuk. Pokok pangkalnya ialah yang kontrol semua benda ni ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin. Maka jangan main-main dengan Tuhan. Kata di dalam hadis itu, dia kata fa iza ra'aitumuha fala tasubbuha. Dia kata apabila kamu tengok angin mai sebagai azab, dia mai dalam bentuk ribut, dia mai dalam bentuk taufan, dia mai dalam bentuk puting beliung, dia mai dalam bentuk membinasakan kehidupan kamu, fala tasubbuha. Jangan siapa cuba untuk nak mencela dia. Jangan piduk kata nak aram punya angin. Jangan duk kata dajai betul, dia boleh mai betul dengan rumah aku, rumah orang lain duk ada banyak dia tak pi. Jangan. Pasal apa? Pasal dah dipesan di dalam hadis yang kita baca. Kalau sekiranya dia mai dalam bentuk azab, fala tasubbuha. Jangan kamu cerca, jangan kamu cela, jangan kamu kata macam-macam pada angin itu. Wasallallahu khairaha. Sebaliknya, mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya angin itu ada kebaikan di dalamnya. Wasta'izu billahi min syarriha. Dan mintalah berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada keburukan yang dibawa oleh angin itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia anna rajulan la'ana ar-rih wa qala Muslim inna rajulan naza'athu ar-rih rida'ah ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fala'anaha faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tan'anha fa innaha ma'murah wa innahu man la'ana syai'an laysa lahu bi ahlin raja'at al-la'natu alayhi atau kama qala. Hadis sahih riwayat Abu Daud daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia anna rajulan la'ana ar-rih. Satu orang sudah tak puas hati macam mana ke, dia pergi maki angin. Punca dia apa? Dia kata inna rajulan naza'athu ar-rih rida'ah ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fala'anaha. Satu hari dia duduk berjalan, dia bubuh kain rida.
atas bau dia. Kain rida ni macam geng Hanana duk bubuh ni. Geng Hanana pula sebut. Duk bubuh atas bau ni, kain sebai atas bau tu dia panggil kain rida. Kain selendang kalau kita kata ku bahasa kita. Dia bubuh atas bau dia, tiba-tiba angin puput deras. Terbang kain dia. Fala'anaha, dia maki angin ni. Ini pun jenis angin satu badan juga. Sikit punya hal, angin dia sudah main. Angin hak puput tu satu, angin badan dia tu satu. Bila angin main, puput kain rida tu terbang, dia maki angin ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi doa ada, Nabi dengar, Nabi bersabda. Nabi kata la tan'at, la tal'anha. Nabi kata jangan duk maki angin. Fa innaha ma'murah. Kerana angin itu diperintahkan oleh Allah. Yang duk marah angin pasal apa? Angin itu diperintahkan oleh Allah. Allah perintahkan dia bertiup, dia bertiup. Allah perintahkan dia sepoi-sepoi bahasa, dia sepoi-sepoi bahasa. Allah perintahkan dia ribut, dia jadi ribut. Allah perintah dia jadi puting beliung, dia jadi puting beliung. Dia ikut macam mana Allah perintah dia. Yang duk marah angin pasal apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu man la'ana syai'an laysa lahu bi ahlin raja'at al-la'natu alaih. Nabi kata barang siapa suka duk maki, suka duk laknat, suka duk cerca satu-satu benda yang tak sepatutnya benda itu dicerca dan dimaki, raja'at al-la'natu alaih, apa yang dia cerca tu patah balik ke dia. Bukan dalam kes angin saja, dalam apa kes sekalipun. Kalau kita pergi duk maki orang, kalau kita pergi duk cerca orang, kalau kita pergi duk laknat orang, kalau kita pergi duk buat benda tak elok ke orang, kalau orang itu bukan orang tak elok, bukan orang yang patut dilaknat, bukan orang yang patut dicerca, kata Nabi SAW, raja'at al-la'natu alaih, dia patah balik mai atas belakang kita. So hati-hati dalam nak berkata-kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman satu sahabat yang terkenal, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ni panjang umur. Umur dekat 100 dia. Umur dia dekat 100. Anak pun dekat 100. Anas bin Malik, satu orang yang didoakan oleh Nabi SAW, ternyata berkat doa Nabi makbul pada dia. Dia panjang umur. Satu hari pada zaman Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah jadi zulmah. Pada satu hari telah jadi zulmah, jadi gelak gelita. Dan ni 2-3 hari ni dia duduk siklet di dalam media sosial. Kata kenun, dekat nak Christmas ni nak jadi kegelapan, total darkness. Dia kata kegelapan selama 3 hari 3 malam. Kononnya pihak berkuasa angkasa lepas Amerika, NASA, kononnya mengesahkan benda ni. Masuk dalam website NASA tak ada pun. Dia ada dalam website orang Melayu sahaja. Maka ramailah pihak mengambil kesempatan atas sebaran benda yang tidak berasas ini, menakut-nakutkan orang ramai tentang kiamat sudah hampir. Kiamat memang sudah dekat. Sebab kaedah benda yang makin dekat, maksudnya dekat. Kiamat dengan tarikh mati kita dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat kiamat itu jauh. Tuhan kata, tapi kami melihat kiamat itu qaribah, dekat. Atas kaedah apa? Atas kaedah benda yang telah ditentukan tarikh, dia dekat. Kita dengan mati kita, minggu lepas dengan minggu ni, kita makin dekat.
Kita dengan tarikh mati kita kemarin dengan hari ini makin dekat. Kita dengan tarikh mati kita pukul 8 tadi dengan pukul 8.05 minit makin dekat. Maka kiamat itu setengah orang duk kata ba'id, lambat. Tuhan kata dah, kami melihat dia qarib, kami melihat dia dekat. Pasal apa? Pasal tarikh itu sudah ditetapkan. Maka masa duk berjalan, kita menghampiri tarikh itu. Tapi jangan sampai ke tahap pergi buat cerita pelik-pelik, cerita bukan-bukan. Pergi buat cerita kata akan berlaku total darkness. Benda kalau nak jadi atas kehendak Allah boleh jadi, tapi jangan kita mendahului Allah. Pergi habaq benda yang Allah tak tentukan sebagai benda nak jadi. Jangan. Kita nak takut-takutkan orang tentang kiamat, nak ajak orang main ramai masjid, ajak, tapi jangan sampai bohong. Kita nak anjurkan orang, nak ajak orang main sembahyang tarawih ramai-ramai di masjid, ajak, anjur, tapi jangan sampai reka hadis palsu nak suruh orang main masjid, sebab bohong itu tetap salah walaupun atas tujuan baik. Itu kaedah dalam agama, kita tidak boleh bohong walaupun untuk kebaikan. Kalau betul nak jadi kiamat, Allah nak gelapkan berapa hari pun, itu Allah boleh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berlaku pada zaman hidup Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tiba-tiba satu hari jadi zulmah, jadi gelap-gelemat, jadi gelap gelita. Sedangkan siang tiba-tiba jadi gelap macam ni. Orang ramai pakat serbu rumah Anas bin Malik. Pitanya Anas bin Malik pasal dia orang kanan Nabi semasa hidup Nabi SAW. Kerana dia 9 atau 10 tahun dia jadi khadam Nabi, dia sangat rapat dengan Nabi dan banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Semua orang pakat serbu pergi rumah Anas. Mereka pergi tanya dia. Mereka kata, wahai Anas, pernahkah fenomena yang macam ni jadi pada masa hidup Nabi SAW? Ni lagu jadi ni pernahkah jadi zaman Nabi? Qala Anas, jawab Anas bin Malik, ma'azallah. Dia kata, ma'azallah, maksudnya aku minta berlindung dengan Allah. In kanat ar-rih la tashtaddu fa nubadiru al-masjid makhafat al-qiyamah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud. Kata Anas bin Malik bila orang tanya dia, ni lagu ni punya gelap gelemat ni, sedangkan siang pasal apa jadi gelap macam ni, pernah ke zaman Nabi jadi? Jawab Anas, ma'azallah, apapun bila jadi benda pelik ni minta berlindung dengan Allah. Apapun kalau jadi benda pelik minta berlindung dengan Allah. Pasal kita tak tahu ni next apa jadi. Ni gerhana bulan ni, lepas ni apa nak jadi, tak tahu. Allah boleh buat gerhana, dikekalkan gerhana itu, tak berubah. Walaupun teori ilmu astronomi kata dia jadi dalam berapa minit, pasal apa? Pasal dia duduk sebaris antara matahari, bulan sekali dengan bumi, saat lagi dalam berapa minit dia akan cerah. Walaupun teori ilmu astronomi kata lagu tu, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nak kekalkan gerhana, Allah boleh buat. Sama macam kalau sekiranya ramalan cuaca, habang kata negeri-negeri di utara semenanjung sila berhati-hati dalam tempoh 72 jam ni, kerana dijangkakan angin kuat akan main selama 2 jam tanpa henti. Ramalan cuaca kata lagu tu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nak dia berterusan selama 2 hari, Allah boleh buat. Tidak ada ilmu dalam dunia yang boleh mengatasi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan Maha berkuasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila orang tanya Anas bin Malik, dia berkata, wahai Anas, pernahkah jadi siang tapi gelap gelemat macam ni? Anas kata, ma'azallah, minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada zaman kami hidup,
masa Nabi SAW duk ada dulu, in kanatir rih la tashtaddu, kalau sekiranya tiba-tiba angin mai kuat, angin mai ribut, fanubadirul masjid, kami semua pakat lari pergi masjid. Itu zaman Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Depa punya fikiran, depa punya hati semua pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Cari masjid. Jadi apa? Cari Nabi. Jadi apa? Tak ada Nabi, cari sahabat Nabi. Itu kehidupan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kita hari ini, kita tak cari orang agama, kita kata pula dekat orang agama. Kita boleh buat satu kenyataan, kata kalau sekiranya kita biar orang agama yang menentukan, yang mengeluarkan pendapat, yang kata apa-apa, bila jadi apa-apa dia kata lingkup habis orang Islam ni. Ada orang cakap begitu. Dia kata kalau kita dengar orang agama, dalam apa hal pitanya orang agama, dalam apa hal pitanya orang agama, dia kata lingkup kehidupan ini. Maknanya dia cakap begitu pasal apa? Pasal hinanya orang agama pada mata dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berbeza kehidupan pada zaman Nabi SAW. Bila jadi macam tu, semua pakat tapak pergi masjid. Pasal apa? Pasal Nabi SAW ada di masjid. Makhafatal qiyamah, kami serbu pergi masjid ni pasal apa? Pasal kami takut tah kegelap ni kiamat sudah dekat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebuah hadis riwayat daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah yukhawwifu Allahu bihima ibadah wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas fa iza ra'aitum minha syai'an fasallu wad'u Allah hatta yukshafa ma bikum, atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tu londap saya tengok cerita siapa tu, dia dengar kiamat dia jadi begitu. Dia sebut dia berhenti tu. Takut ni dengan kiamat ni jangan buat main. Nak serbu main masjid, semua dah datang masjid dah, jadi dia kaya macam tu. Daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata matahari, bulan ini tanda kekuasaan Allah. Tuhan buat, Nabi sebut benda besar. Dia sebut matahari, dia sebut bulan, ini benda besar. Benda manusia tak boleh buat, dan manusia tak boleh nak mendarat pun di matahari itu. Tak boleh. Cerita mendarat di bulan ni pun cerita panjang. Dulu kata dah landed dekat bulan, sampai keluar cerita kata Neil Armstrong ni sampai dengar azan di bulan lah, apa macam-macam cerita. Kendian-kendian ni pula duk main kata merepek pula. Tak tahu. Tapi pokok pangkalnya matahari, bulan ini ayatani. Ini dua tanda min ayatillah, daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuhan buat dua benda ni, dia kata yukhawwifullahu bihima ibadah. Tuhan jadikan apa-apa pada matahari, pada bulan ini kerana nak bagi takut hamba dia. Allah gerhanakan bulan nak bagi manusia takut. Allah gerhanakan matahari nak bagi manusia takut. Pasal apa? Pasal bila jadi macam tu, kita tak tahu apa nak jadi lepas tu. Sahabat kita potong bahagian ni masa kuliah saya di Masjid Abdullah Fahim. Oh, masuk dalam internet, highlight di sana kata hati-hati dengan gerhana bulan ini, sebab macam-macam malapetaka boleh jadi. Dalam konteks ini, dalam konteks hadis ini, kawan yang view tengok tu pergi komen di bawah. Dia kata ustaz ni khurafat.
Piduk percaya kata gerhana bulan ada benda nak jadi, ada malapetaka nak jadi. Dia kata dia ni biasalah gerhana ni benda nak jadi. Mana ada satu malapetaka nak jadi, tuan-tuan nampak tuan-tuan? Manusia ni dia tengok tu dia terus buat kesimpulan, dan hari ni kesimpulan tu boleh tulis dalam internet, satu dunia boleh baca. Kalau orang tidak view cerita kita daripada awal sampai habis, dia tak faham konteks kita bercakap tu. Dia terus kata, Ustaz Samsuri pun merepek dia ni. Nampak tuan-tuan? Bahayanya benda ni. Dia tidak faham benda tu secara keseluruhan isi kuliah. Dia takat tu yang dia ambil, dia kata merepek. Adakah pula nak kait gerhana bulan, gerhana matahari dengan malapetaka nak jadi? Benda ni biasalah, fenomena alam. Lama-lama sekali nanti jadi. Apa yang piduk rawit lagu tu? Nak cantik lagi, ada kawan seorang lagi pula masuk. Dia kata tak sangka dia ni pun merepek ke. Nampak tuan-tuan? La haula wala quwata illa billah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, fahami konteks yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi SAW apabila Nabi kata bulan, matahari tanda kebesaran Allah. Bila Allah buat apa-apa kepada matahari dan bulan, Allah gerhanakan matahari ataupun gerhanakan bulan ini, yukhawwifullahu bihima ibadah. Allah buat benda tu dengan tujuan nak bagi takut hamba dia kepada kejadian itu. Bahawa kalau matahari yang hebat tu Allah boleh tutup switch, bagi gelap dia, benda kecil-kecil ni Allah boleh buat bila-bila masa. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas fenomena yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala berlaku itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata Nabi SAW, fa iza ra'aitum minha syai'an, apabila kamu tengok apa-apa jadi pada matahari, pada bulan, pada bumi ini sekalipun, ribut mai ke, taufan ke, banjir besar ke, tsunami tiba-tiba menyebabkan air temuk naik sehingga masuk dalam bandar besar ke apakah, kalau kamu tengok benda-benda macam ni jadi, fasallu, dalam kes gerhana bulan, gerhana matahari, sembahyanglah. Nabi kata, wada'ullah, minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga benda itu selesai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza asafatir rih qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Qalat Aisyah, wa iza takhayyalatis sama taghayyara launuhu wa kharaja wa dakhala wa aqbala wa adbara fa iza matarat surriya anhu fa'araftu dhalika fi wajhihi. Qalat Aisyah, fasa'altuh faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allahu ya Aisyah kama qala qaum 'ad falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna, atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi SAW bila angin mai derah, Nabi SAW bila tiba-tiba angin bertiup kencang, bila tengok-tengok angin duk mai derah, Nabi kata, Allahumma inni as'aluka khairaha. Panjang tak larat ingat banyak tu aja. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku harap ada kebaikan padanya. Yang Nabi bagi ni panjang. Wa khaira ma fiha, dan mudah-mudahan ada kebaikan pada angin ini. Wa khaira ma ursilat bih, dan ada kebaikan pada apa yang diutuskan dengannya. Wa a'udzu bika min syarriha, dan aku minta berlindung daripada kejahatan
angin ini, wasyarri ma fiha, dan kejahatan yang ada pada angin ini, wasyarri ma ursilat bih, dan kejahatan yang diutuskan bersama angin ini. Tak larat nak ingat panjang, ingat sikit. Bila tengok angin deras, kata Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Cukup. Tak boleh juga nak ingat yang tu. Buh Melayu. Ya Allah, aku mohon padamu supaya angin ini membawa kebaikan, dan aku minta berlindung daripada kejahatan yang dibawa dia. Cukup yang tu. Setidak-tidaknya bila angin, kita ingat Allah. Cukup. Bila angin, kita dandan ingat Allah. Minta, ya Allah, janganlah angin ni membawa malapetaka. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita tak mau benda tu menjadi azab kepada kita, keluarga kita, dan juga orang-orang Islam yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Bahrul Mazi jilid 12, muka surat 171. Muka surat 171. Kita masuk bab fi aklil aranib. Itu bab yang datang pada menyatakan boleh tak boleh makan arnab. Arnab boleh tak boleh kita orang Islam makan. Ketahuilah saudaraku, binatang arnab itu dipanggil oleh orang Melayu kucing Belanda. Dia kata, ada orang Los tak panggil kucing Belanda? Tak ada, kita pun panggil arnab juga. Tapi mungkin dulu ada orang panggil arnab ni kucing Belanda. No, kita panggil arnab juga. Arab panggil arnab, arnabun, kita panggil arnab tak ada bun. Bun tu orang putih ambil. Orang putih ambil, dia panggil dekat arnab ni bunny. Bunny. Selain daripada rabbit, dia panggil bunny. B-U-N-N-Y. Bunny itu daripada bun, arnabun tu. Dia ambil. Yang tu jangan percaya, itu saya saja kata. Jadi arnab dalam bahasa orang putih dia panggil rabbit, dan dalam bahasa yang lebih manja dia panggil bunny kepada arnab ni. Persoalannya, arnab ni boleh tak boleh kita makan? Bukan lalu tak lalu, boleh tak boleh. Lalu tak lalu tu bab lain. Kan kita kata bulan kuliah kita yang lepas, ada orang dia tak lalu makan arnab. Satu hari dia pergi rumah kawan dia pergi beli sate, bawa balik mai jamu dia. Makan lah kata, dia pun makan, sedap. Beli di mana? Dia kata beli kat simpang. Dia balun 10 cucuk. Dia kata sedap ni. Dia menyaga hari apa tu, cara nak pergi beli lagi tu. Dia menyaga hari apa, dia buka pukul berapa, apa semua tanya. Kawan dia tanya dia balik, hang kalau sate arnab lalu tak? Oh, dia kata aku tak boleh. Dia kata aku tengok arnab aku ingat kucing. Tak boleh, aku makan, aku muntah. Oh, kawan tu kata agak dia pun dah sembang dekat nak balik apa semua. Dia kata kalau hang nak beli tu simpang tu lah. Dia kata sate tu sate arnab kata. Dah masuk lama dah, tak apa. Kalau tadi tak, dia terpa pergi cari ketung, dia muntah apa, bagi lama sembang pun dah rancak, keluar macam-macam cerita dah keluar mai. Dia nak balik bawah abang, kata tadi sedap, sate tadi sedap. Dia kata nak kena bincang, yang tu sate arnab. Dia pun telan elok satu macam tak tahu dah lepas tu dia nak ulang ke tak ulang tak tahu. Tapi cerita arnab ni boleh tak boleh makan, yang tu dulu nak sembang. Lalu tak lalu kita sembang pula lagi sekali. So dia kata di sini arnab ini dipanggil oleh orang Melayu dulu kucing Belanda kerana ia rupa kucing pada bulunya dan pada saiz besar dia. Dia panggil kucing pasal apa? Pasal tengok bulu dia tu macam bulu kucing. Saiz dia pun lebih kurang saiz kucing. Hanya mempunyai 2 telinga lebih panjang daripada 2 telinga kucing. Telinga pun nak macam kucing tapi panjang sikit. Ada orang buat eksperimen, bawa arnab pergi lepas atas kubung. Ambil arnab pergi lepas atas kubung. Tengok telinga arnab ni duk terpacak sedia. Pasal apa? Oh, rupanya pasal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kan Nabi cerita manusia apabila mati, bila duduk atas pengusung, tu nak bawa pergi kubur, dia duduk bercakap. Dia duduk bercakap atas pengusung tu. Dia tanya orang yang duduk usung dia, hampa nak bawa aku pergi mana? Dia tanya. Hampa nak bawa aku pergi mana? Tu duduk bercakap. Kawah ada bawa ni tak dengar. Nabi SAW kata, selain daripada manusia, Allah izinkan makhluk Allah, binatang-binatang dengar suara itu. Nabi kata, kalaulah sekiranya manusia dengar, tak ada manusia akan usung mayat pergi kubur. Bawa, duduk bunyi. Siapa dia cakap apa dunia ni? Hampa nak bawa aku pergi mana ni? Hampa nak bawa aku pergi mana ni? Suara ni memang suara dia kena. Dia ni apa ni tengok, tinggal atas jalan raya semua tak ada. Nabi SAW kata, kalau sekiranya Allah buka hijab bagi manusia dengar, tak ada orang berani dekat dengan mayat. Tapi makhluk Allah yang lain dengar. Maksudnya apa? Al-aranib, arnab ni dengar. Tu sebab dia pergi lepas atas kubur, telinga dia terpacak. Dia dengar macam-macam duk bunyi. Dia dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cerita tentang makhluk selain manusia dengar itu sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi arnab ini Allah jadikan dia, telinga dia panjang daripada kucing, dan dua kakinya panjang lebih daripada dua tangannya. Kan dia ada dua di depan, dua di belakang. Allah jadikan dua kaki di belakang anak kenyui lari ni lebih panjang daripada dua kaki di depan. Allah buat dia macam tu. Setahun ia jantan dan setahun ia betina. Yang ni saya tak tahu apa maksud Syekh Idris Al-Marbawi. Dia kata arnab ni setahun jantan, setahun betina, serta betinanya mempunyai haid. Dia kata, dia tulis ni. Yang ni saya cari betulkah arnab ni ada haid, ada period macam manusia. Bila cari, jelas jawapan daripada doktor veteriner, pakar dalam binatang, mengesahkan tidak ada haid. Cuma arnab ni dia, bila dia kena penyakit, dia kata dia akan menghasilkan red urine. Dia kata air kencing dia jadi merah macam darah. Itu bukan haid. Dia bagi ratio, dia bagi nisbah arnab ini. Berapa banyak arnab, majoriti arnab akan kena penyakit ni. Sama ada berpunca daripada tumor yang berlaku dalam badan arnab itu, ataupun atas sebab-sebab yang tertentu. Dia kata dia boleh kena bladder, macam orang manusia duk kena gallbladder, batu dalam empedu. Arnab juga ada bladder, dan bladder arnab ini mudah kena infection. Dia kata infection itu menyebabkan red urine, menyebabkan dia keluar air kencing dia merah. Maka orang menyangka kata arnab itu ada haid. Ini kajian yang kemudian dia kata lagu tu, mungkin zaman Syekh Idris Al-Marbawi, berdasarkan kepada pemerhatian, dia duk tengok kebanyakan arnab ada duk keluar merah, dia kata arnab ada haid. Dinafikan oleh doktor veteriner. Okey, so kita baca apa yang dia tulis. Dia kata arnab itu binatang yang ada betina, dan betina itu datang haid. Maka arnab itu boleh dipelihara seperti memelihara ayam, dan sangatlah cepat biaknya. Arnab ni dia sedih beranak berbelah-belah ekor. Dia cepat membiak, dan dia ni termasuk di dalam binatang pet, binatang kesayangan orang. Kan dunia hari ni, tuan-tuan, dunia hari ni, ni arnab ni cerita lama. Orang suka arnab, suka apa ni cerita lama. Zaman hari ni orang suka lagi pelik. Depa suka tikui. Ambil belah bukan sahaja ada, dia tak panggil tikui ni rat ke, mouse ke, dan lagi depa tak panggil tertikus. Depa tak panggil. Depa panggil apa dia? Hamster. Padahal tikui lah. Tapi bila dia menjadi pet, dia tak panggil tikui lah, dia panggil hamster.
Ambil bola, buat sangkang dia, buat bagi dia main sarkas, sampai penat hamba Allah tu. Buat naya kat dia, suruh dia duk main sarkas tu, duk pusing tu, pusing-pusing sampai lidah duk terjelan, duk pusing tu. Apa punya manusia? Ini manusia dengan pet. Lagi teruk manusia hari ni, lagi teruk dalam nak membela binatang kesayangan ni. Tuan-tuan, depa smuggle, depa seludup masuk spider, tarantula. Tak tahu, saya pergi balik Google, tulis tarantula. Tuan-tuan, the most poisonous spider in the world, laba-laba yang paling berbisa dalam dunia, tarantula, gemuk berbulu. Orang smuggle daripada hutan Amazon, bawa masuk ke negara-negara yang duk gila nak bela pet yang pelik-pelik ni. Tarantula. Manusia gila, tuan-tuan, mengalahkan anjing gila. Manusia ni kalau gila, anjing gila pun takut dengan dia. Pasal apa? Tarantula ni dia boleh menyebabkan maut kalau kena poison dia. Yang tu manusia ambil belah. Dia rasa benda ni challenging, dia belah. Nampak, tuan-tuan? Jadi arnab ni satu benda kecil. Dia beritahu di sini apa dia? Syekh Idris Al-Marbawi kata, arnab ni satu benda yang dipelihara macam mana pelihara ayam. Sangatlah cepat membiaknya. Beranak dia sampai 12 ekor. Dia kata sekali beranak 12 ekor. Maka ada jua arnab liang, iaitu yang duduk di padang-padang. Ada juga arnab liang. Dia apa benda pun makhluk Tuhan bagi jadi ni, ada hak baik, ada hak liang. Kan? Ada hak baik, ada hak liang. Orang pun sama. Ada orang baik, ada orang liang. Ada liang. Ni daripada viral pula satu video klip ni, baru duk main dalam 2 hari ini, tunjuk ragging yang berlaku di asrama. Lebih malang lagi pasal dia pergi bubuh, tak tahu betul tak betul. Dia pergi bubuh, adakah itu fitnah ataupun tidak, tuan-tuan siasat. Dia pergi bubuh kata asrama Maktab Mahmud. Betul tak betul tak tahu, tapi yang duk viral dalam internet ni duk habang kata Maktab Mahmud pokok senang. Dia kata, Masya Allah, mudah-mudahan tidak betul. Kalau betul, dia mencalarkan institusi agama yang sudah lama menempa nama. Nampak, tuan-tuan? Pasal apa? Pasal bukan salah sekolah, bukan salah guru, bukan salah siapa-siapa, salah orang yang terlibat itu. Apa sebab? Hanya dia, ibu bapa dia dengan Allah Ta'ala saja yang tahu. Mungkin dia protes, dia tak mau masuk sekolah Arab, tapi keluarga paksa suruh masuk, dia pergi jadi lagu tu. Boleh jadi. Boleh jadi. Ataupun apa sebab, wallahu a'lam. Tapi kejadian itu sangat mencalarkan institusi yang sudah pun menempa nama yang begitu baik. Nampak, tuan-tuan? Manusia ni pun ada macam tu. Bukan arnab saja, ada baik ada liang. Manusia pun ada baik ada liang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka arnab liang itu dia hidup di padang-padang. Maka hukumnya halal dimakan akan dia kerana dagingnya ada sedap. Kata Syekh Idris Al-Marbawi, makna sate arnab ni sudah ada lama. Lebih daripada 60 tahun. Sebab kitab ni sudah lebih 60 tahun. Maknanya zaman Syekh Idris Al-Marbawi dia dah try dah sate arnab. Dan dia tulis di sini dagingnya ada sedap. Dia kata begitu. Bermula dalil yang menunjukkan halal itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anfajna arnaban bimarri Zahran fasa'a ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalfaha faadraktuha. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, banyak ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu an. Katanya, telah kami kejut dan kami usir arnab itu daripada sarangnya. Anas bin Malik cerita,
Dia kata satu hari mereka duduk berjalan di padang pasir, tiba-tiba jumpa arnab. Yang hadis kata anfajna ni bukan usir, bukan halau, dah ligan nak tangkap, itu maksud anfajna. Bila mereka nampak arnab, mereka terekam nak tangkap arnab itu. Dan benda ini berlaku di satu tempat, di sebuah tempat, di sebuah negeri berdekatan dengan Makkah. Nama tempat itu Marra Zahran. Dia kata Marra Zahran ni kawasan wadi. Kalau tuan-tuan tengok Marra Zahran ini, dia dengan Mekah, daripada Mekah nak pi ke Madinah. Kan kita turun dekat Jeddah pi Mekah dekat. Mekah nak pi Madinah jauh. Perjalanan daripada Mekah nak pi ke Madinah itu lebih kurang bertolak daripada Mekah 25 km sampai tempat ni yang kata Marra Zahran ini. Dia kawasan wadi, kawasan padang pasir, tapi tentu dia ada oasis, dia ada air, dan menjadi tempat bertani kepada golongan Bani Sulaim. Sekumpulan Bani Sulaim duduk di Marra Zahran ini. Mereka bercucuk tanam. Bani Sulaim ni tuan-tuan satu suku Arab yang bermasalah. Mereka ni terkenal sebagai golongan bertani, golongan yang suka menternak binatang, golongan Bani Sulaim ini, golongan yang pandai dan ada skill dalam pertukangan. Mereka adalah kelompok Arab yang rajin. Macam kita kata kelompok orang Melayu. Kelompok orang Melayu yang rajin ni siapa tuan-tuan? Jawa rajin tuan-tuan. Tuan-tuan pergi belah Kuala Selangor, pergi belah Sungai Besar, pergi belah Sabak Bernam, pergi belah sana tuan-tuan. Tuan-tuan tak akan nampak pemandangan yang kita duk nampak kat belah Kedah ni. Bukan abang orang Kedah macam kan. Nak abang kata Jawa rajin. Orang Jawa di Kuala Selangor, di Sungai Besar, depa tanah ada banyak mana pun depa usahakan. Pemandangan tu tuan-tuan biasa akan tengok rumah dia, kemudian tanah ada keliling rumah itu diusahakan. Paling tidak dia bubuh pokok pisang. Paling tidak. Pasar tani kalau di sekitar Kuala Lumpur, di sekitar Selangor apa semua, kebanyakan hasil ulam-ulaman dan pertanian ni mai daripada kawasan Jawa, daripada Kuala Selangor, Sabak Bernam, Sungai Besar, daripada sini. Nanti depa yang kata wak Jawa di sana ni, depa ada lori sebiji, lori padi. Kalau kita di sini itulah yang akan guna untuk hangkut hasil pertanian depa, hantar mai dekat farmer. Tak percaya tanya Tan Seribat kita, pengurusi fatwa, pengurusi farmer. Dia nanti boleh cerita benar. Ambil daripada kebanyakan kawasan Jawa Selangor. Dia rajin. Daripada hasil pertanian itu beli lori. Daripada hasil pertanian itu anak hantar pergi mengaji, sampai pergi buat medik dekat island dan sebagainya. Kadang-kadang tak ada beasiswa, mereka tanggung dengan hasil cucuk tanam mereka aja. Ini pun satu Bani Sulaim juga mereka ni. Di kalangan puak-puak Arab ini, Bani Sulaim, mereka ni terkenal dengan kerajinan dalam bidang pertanian, dalam bidang bela, binatang ternakan, dalam bidang pertukangan. Mereka terkenal dengan benda tu. Dan mereka mempunyai hubungan komersial, hubungan bisnes, perniagaan dengan kapiak Quraisy di Makkah. Perkampungan besar mereka lebih kurang 6 km daripada Madinah hari ini. 6 km. Di situ perkampungan Bani Sulaim. HQ mereka di sana. Di yang kita baca tadi, tempat yang bernama Marra Zahran tadi, itu tempat sekelompok mereka duduk. Bani Sulaim ini, apabila berlaku perang, tak apalah kita kena masuk cerita Bani Sulaim kan? Bila berlaku perang Badar, tentera Islam 300 orang tewaskan kapiak musyrikin Mekah 1000 orang.
Bila kafir musyrikin Mekah 1000 orang kalah di tangan tentera Islam yang 300 ni, kekalahan kafir musyrikin Mekah ini shot mai dekat Bani Sulaim, shot mai kat depa. Depa tumpang marah kepada orang Islam. Pasal apa? Pasal orang Quraisy ini adalah rakan dagang depa. Hasil cucuk tanam depa, hasil pertukangan depa, hasil depa bela binatang ni, depa tolak dekat kafir musyrikin Makkah. Puak-puak Quraisy Makkah mai ambil barang tu tolong pi jual. Jadi depa ada hubungan dagangan di antara Bani Sulaim dengan musyrikin Makkah. Apabila musyrikin Makkah kalah dalam perang Badar, depa naik hangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan depa duduk 6 km saja daripada Madinah tempat Nabi duduk. Depa dah sign dah perjanjian untuk bersama dengan Nabi dalam susah dan senang. Tapi bila berlaku saja perang Badar, Quraisy kalah, Bani Sulaim ni belot kepada perjanjian yang depa buat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa belot. Pasal apa? Pasal rakan meniaga depa telah dikalahkan oleh Nabi. Ketua depa, ketua Bani Sulaim ni sudah himpun orang-orang dia. Dia kata, hampa tahu tak, kawan menyaga kita Quraisy Mekah telah dikalahkan oleh kumpulan Muhammad di dalam perang yang baru jadi. Ketua depa kata, aku tak puas hati. Dia kata, aku nak seru hampa semua, jom kita pergi serang Muhammad di Madinah. Pasal apa? Pasal dia merosakkan bisnes kita. Nampak benda ni jadi, tuan-tuan. Cerita mereka nak pergi serang Nabi ni sampai ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mereka dan pergi serang, Nabi tahu dulu. Nabi dengar macam tu, Nabi panggil meeting. Sedangkan Nabi baru balik daripada perang Badar. Nabi panggil Abu Bakar, panggil Umar, panggil Osman, panggil Ali, panggil sahabat-sahabat besar ada semua. Nabi kata, sudah sampai berita kepada aku daripada pak penakan aku Al-Abbas yang duduk di Mekah. Dia dapat tahu, kata mereka ni dah duk get ready nak serang kita. Jom kita pergi serang mereka sebelum mereka serang kita. Nabi pun siap pasukan, keluar pergi 200 orang Nabi bawa untuk nak pergi serang Bani Sulaim. Bani Sulaim dalam tempoh masa tu dah panggil orang, dah atung dah strategi nak serang Muhammad ni kok mana. Mereka dah kontak dah dengan kafir musyrikin Makkah yang pada masa tu diketuai oleh Abu Sufyan. Nak pakat, mereka kata mereka akan serang daripada utara, mereka suruh musyrikin Makkah yang kalah dalam perang Badar mai serang ke selatan. Dah pakat dah. Nabi dapat tahu, Nabi pi dulu dengan 200 orang pasukan tentera, 200 orang pi sampai dekat dengan mereka, sampai berita kata Nabi mai kepada Bani Sulaim. Mereka jadi takut. Tu hebat yang kata tentera Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum perang, dengar kata nak mai, takut dah. Allah campakkan rasa takut dalam diri musuh. Berbeza dengan orang Islam hari ini. Orang tak takut kat kita. Orang tak takut kat kita. Hari ini orang berani cakap, kata, siapa kata orang Melayu nak cakap kata you tu. Hari ni orang berani kata, siapa kata Malaysia ni orang Melayu punya? Orang berani cakap hari ni. Mereka kata Melayu pun pendatang di Malaysia ni. Orang tu siapa dia tu saya tak tahu. Tapi orang sudah bercakap macam tu hari ni. Pasal apa? Pasal orang Melayu tidak ada kekuatan. Pasal orang Melayu cari pasal nak bergaduh. Sama orang Melayu ni duk cari titik perbezaan untuk nak berkelahi. Kerana kelemahan yang kita sendiri pi reka, kerana itu orang berani menafikan hak kita di atas bumi tanah tumpah darah kita. Malaysia ni dulu nama tanah Melayu. Kalau tak tukar jadi Malaysia, sampai hari ni nama tanah Melayu. Maksudnya apa? Maksudnya tanah ni Melayu punya. Tapi hari ni orang kata, no, bukan hampa punya, hampa pun pendatang. Tak nampak semangat pun mereka ni karut betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya nak abang apa? Saya nak abang kata ruginya berpecah. Ruginya macam tu. Dan saya nak menganjurkan semua pihak bersatu. Bersatu di atas agama kita, di atas Islam.
Hang parti apa semua buang tepi. Kita nak tengok Quran dan hadis Nabi. Siapa pun kalau bercakap tak lari daripada Quran dan hadis Nabi, hak tu kita kena sokong. Clear, benda ni clear. Bukan soal bendera, bukan soal kumpulan, bukan soal logo, bukan soal itu. Tapi soalnya kita orang Melayu, kita orang Islam. Di bumi Malaysia ini, bila sebut Melayu, dipaham Melayu itu Islam. Maksudnya, bila kata Islam, yang menjadi pedoman kita ialah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak duduk parti cap toyu ke, nak duduk parti cap budu ke, hampir duduk. Tapi bila mai cerita kata Allah sebut dalam Quran, bila mai cerita kata Nabi sebut dalam hadis, itu benda yang wajib didokong oleh cap apapun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tu pun tak nampak semangat juga, penatlah macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini Nabi SAW dulu, tumbang dia ataupun pilar dia ataupun benda yang menjadi asas kepada perjuangan dia, apa dia? Quran dan Nabi SAW tu sendiri. Quran turun, Nabi baca dan Nabi terang maksud ayat tu, dan sahabat-sahabat yang sudah mengaku Islam di depan Nabi SAW, mereka kata sami'na wa ata'na. Ini perintah Allah, ini perintah engkau ya Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Maka Islam diberikan kekuatan pada masa itu. Bani Sulaim yang begitu bersemangat untuk nak lawan Nabi, tapi bila dengar kata Nabi SAW dah mai on the way, dalam perjalanan nak mai serang mereka, surrender mereka ni. Yang tadinya dibakar semangat oleh ketua mereka ni, kata hamba tahu tak Muhammad buat apa dekat Quraisy yang menjadi partner, yang menjadi rakan perniagaan kita, dia dah pergi bagi kalah daripada di Badar. Takkan kita nak biar kawan kita, rakan niaga kita dibuat macam tu oleh Muhammad. Jom kita perserang Muhammad. Mereka pun semangat. Dia tengok dengar kata Nabi dah mai, mereka baru duk pakat Nabi dah mai. Apa jadi kepada Bani Sulaim? Lari. Mereka lari, mereka tinggal kampung laman mereka. Apabila Nabi SAW sampai di situ, Nabi duduk 3 hari. Nabi duduk 3 hari, tunggu kok mereka nak mai. Ni yang berita mai kata mereka nak pergi serang Nabi di Madinah ni. Nabi mai sebelum mereka pergi cari Nabi. Nabi mai dan Nabi tunggu mereka 3 hari 3 malam. Mereka tak muncul di depan Nabi SAW. Akibat dia apa dia? 500 ekor unta kepunyaan Bani Sulaim diambil bawa balik sebagai harta faid. Harta faid ni apa tuan-tuan? Harta rampasan yang diperolehi oleh tentera yang pi ke medan perang tak jadi perang. Kalau jadi perang, harta tu dia jadi ghanimah. Bila tak jadi perang, harta tu dia panggil harta faid. Nabi ambil 500 ekor unta bawa balik. Namun yang kata Bani Sulaim ini, baru jumpa Marra Zahran pergi jadi panjang. Pasal kampung mereka tu yang marah sangat tu. Kampung mereka. Yang kata Bani Sulaim ini tidak cukup dengan tu. Bila mai berlaku perang Khandaq. Perang Khandaq ni apa tuan-tuan? Juga dipanggil perang Ahzab, sama. Perang Khandaq adalah perang Ahzab, sama. Dipanggil Khandaq pasal Nabi korek parit atas idea Salman Al-Farisi. Korek parit di keliling Madinah ni, nak bagi mereka bila mai serang mereka jatuh dalam parit tu. Bila berlaku perang Khandaq, perang Ahzab ini, Bani Sulaim ni hak tadi kita cerita berkorban-korban nak pergi lawan Nabi, bila Nabi mai lari ni, Bani Sulaim ni lagi sekali belot dengan Nabi. Depa pergi pasang perjanjian kot tepi dengan Quraisy yang nak mai serang Nabi. Depa pergi janji di sana. Bila berlaku perang, depa duduk dengan Nabi. Padahal depa memihak kepada kafir Quraisy. Ini cerita Bani Sulaim. Tu yang bila jumpa tempat mereka duduk dia nak main marah. Pasal mereka kianat Allah dan mereka kianat Nabi SAW. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa mengkhianati Allah dan Rasul SAW. Tuan-tuan, sambung hadis tu. Tu baru boleh sambung. Kan? Baik, so dia kata apa? Dia kata ketika sahabat-sahabat ni pergi masuk dalam kumpulan ini,
sampai di satu tempat dekat dengan Mekah yang bernama Marra Zahran. Maka mengusir ataupun ligan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang Arnab itu. Bila sampai tengah jalan ni, tengah padang pasir ni, nampak Arnab, pakat dulu ligan Arnab. Sampai aku, kata Anas bin Malik, dapat akan dia. Pakat dulu ligan Arnab, tuan-tuan. Nak tahu penat tak penat, pergi beli Arnab, ligan dia. Bukan senang nak tangkap dia. Dia lari, cupui, jenuh ligan. Kan? Semua orang pakai duligan tak dapat. Anas bin Malik dia kata apa? Aku dapat. So, dia budak lagi masa tu, dia muda, dia riang jenuh, tenaga dia, power duk dekat dia. Dia pilihan, dia kata apa? Aku yang dapat akan Arnab itu. Dan orang semua sudah penat dan tidak dapat mereka itu. Dia kata oleh semua penat pakai duduk sandang di pokok duk apa? Dia kata aku ligan sampai dapat. Sambung hadis tu, dia kata fa akhaztuha fa ataitu biha Aba Talha fazabahaha bimarwah faba'atha ma'i fakhdaha atau biwarikiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faakalah. Itu hadis dia. Maka aku ambil akan Arnab itu, bawa pulang, bawa balik bersama-sama dengan aku. Dan aku bawa akan Arnab itu kepada pak tiri aku yang bernama Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kuliah kita yang sebelum bulan lepas kita cerita Abu Talhah ni siapa dia, tuan-tuan? Abu Talhah pak tiri kepada Anas bin Malik. Kita dah cerita dah. Mak dia nama apa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni bukan Bani Sulaim. Saya hidup keliru tu pula, kacau pula. Oh, kata Ummu Sulaim ni dia geng tu rupanya. Dah. Dia Ummu Sulaim, dia bukan Bani Sulaim. Mak Anas bin Malik ni nama Ummu Sulaim. Dia kahwin dengan Malik, bapa kepada Anas, Anas bin Malik. Malik ni sampai mati tak masuk Islam. Kemudian mak kepada Anas ini dipinang oleh Abu Talha, sedangkan Abu Talha masa tu belum Islam. Mak Anas kata apa dekat Abu Talha? Dia kata kalau betul hang nak menikah dengan aku, hang masuk Islam. Hang masuk Islam itu menjadi mahar, menjadi mas kahwin kepada nikah aku. Abu Talha pun kata alright. Dia masuk Islam. Masuk Islam dia tu dijadikan mahar kepada kahwin Abu Talha dengan mak kepada Anas bin Malik. Maka Abu Talha ni jadi apa? Pak tiri Anas bin Malik. 2 bulan tak main kuliah, lupa dah. Anas bin Malik pun lupa ni siapa. Ingat balik cerita yang buat masak, Abu Talha suruh Anas pergi jemput Nabi main makan. Nabi mai bawa geng daripada masjid. Dia kata jom, dia bawa kenduri, jom. Pucat muka Abu Talha ni. Dia kata, ya Rasulullah, aku jemput tuan saja. Ni yang bawa mai satu baih rombongan ni pasal apa? Kemudian Nabi masuk mai, Nabi baca-baca apa? Makanan sudah jadi lebih. Itu kita baca 2 bulan lepas. Kalau buat ujian, fail lebih semua. Dia lagu tu cerita dia, kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Anas ni bila dia ligan Arnab dapat, dia bawa balik Arnab dekat pak tiri dia yang bernama Abu Talha Al-Ansari. Bila diambil oleh pak tiri aku daripada aku, lalu disembelihnya dengan batu pejal yang tajam macam pisau. Boleh tak boleh tuan-tuan guna batu tajam untuk nak sembelih? Boleh tak boleh? Boleh. Syarat dia apa dia? Tajam. Kan dalam hadis Nabi kata iza zabahtum fa ahsinuz zibha. Setengah orang baca fa ahsinuz zabha. Kan? Apabila kamu nak sembelih, maka elokkan cara sembelihan. Yang kata cara sembelihan elok tu apa dia? Guna benda tajam, menyegerakan putus 2 orang dia dan menyegerakan dia mati. Jadi kalau sekiranya batu tu betul-betul tajam macam pisau, boleh tak boleh guna? Boleh. Seramik, barang seramik. Oi, tajam tuan-tuan. Ni orang duk buat lantai ni apa? Tiles ataupun marble, tajam tuan-tuan. Tukang-tukang hak duk buat kerja pasang tile di rumah kita tu, kalau tile pecah ni, jari mereka ni habis lah. Tajam. Dia makan macam pisau sembelih ayam makan. Tajam. Maka Abu Talha guna pisau yang tajam. Saya pergi cerita pasal tile tu pula buat di mana, faham? Jenuh pula bila nak habis. Abu Talha guna pisau yang tajam tu sembelih Arnab ni. Maka bila diambil oleh pak tiri aku akan Arnab tu daripada aku, lalu disembelihnya dengan batu pejai yang tajam macam pisau. Bila sudah dikupasnya,
dan di penggal-penggalnya kupas. Orang panggil kupas ke arnab ni? Kupas ni buah apple. Lapah ke? Lapah ni lembu, susah kan? Arnab ni halus dia panggil apa? Panggil lapah lah, kita panggil lapah. Apabila dilapah dan dipotong-potong arnab tu, Abu Talha lepas dia sembelih, dia selinak tu saya panggil selinak buang kulit arnab ni, dia potong-potong arnab tu semua, maka ia pun mengirim paha arnab itu ataupun pangkal paha arnab itu kepada Nabi SAW sertaku sama-samanya. Tu dia kan, dari sahabat-sahabat Nabi, depa apa pun teringat kat Nabi, apa pun teringat dekat Nabi, Nabi bagi dekat Nabi kan. Tu sebab dulu Tok Guru pondok dia, bila dia baca hadis metang ni, dia tekan betul-betul supaya orang hantar ayam pergi rumah dia. Tak marahlah, saya bukan dia melawak saja, melawak kan. Metang tu mau tekan kuat-kuat sikit, ramailah orang pergi hantar macam-macam di rumah dia kan. Ini adab sahabat dengan Nabi SAW. Baik, bila paha arnab yang dah masak dan dihadiahkan kepada Nabi SAW itu sampai kepada Nabi, lalu dimakannya. Bila mereka ni sembelih arnab, selinap kulit, potong-potong, masak kurma ke masak apa tak tahu, siap masak, bahagian paha tu pergi hantar dekat Nabi, sampai Bismillahirrahmanirrahim, Nabi pun nyak makan. Benda tu direkodkan di dalam hadis dan dijadikan dalil bahawa arnab itu binatang yang halal dimakan. Itu cara istimbat hukum. Istimbat ni maksudnya apa? Nak simpui ambil hukum daripada Quran ataupun hadis Nabi SAW. Tu baru tajuk arnab. Tak apa tuan-tuan, sekali dia nak main memerang, boleh makan tak boleh makan. Sabar Ustaz. Baik, dia kata lalu Nabi SAW makan arnab itu. Qultu akala, qala qabilah. Kata Anas bin Malik, aku katakan kepada orang yang membawa hadiah itu kepada Nabi SAW. Nampak? Nabi tak boleh kata sedekah. Pasal Nabi tidak boleh terima sedekah. Nabi tidak boleh terima zakat. Nabi tidak boleh terima sedekah. Nabi boleh terima hadiah. Sebab zakat dan sedekah ini menjatuhkan taraf. Nabi tidak boleh dijatuhkan taraf. Nabi mulia, maka kita nak bagi dekat Nabi, kita kata kita hadiahkan kepada Nabi sebagai satu penghormatan kepada Nabi SAW. Kemudian Anas tanya kepada kawan yang bawa arnab ni tadi, pergi bagi dekat Nabi, adakah dimakan oleh Nabi SAW akan arnab itu? Anas ni excited, tak sabar nak tahu Nabi makan ke tak arnab ni. Pasal dia yang cukup tangkap tadi, dia yang cukup tangkap, dalam keadaan dia pun tak tahu boleh makan ke tak boleh makan binatang ni. Bila bagi kat pak tiri dia bagi bismillah, buat gulai, hantar pergi dekat Nabi. Dia nak tahu Nabi makan ke tak. Pasal benda ni benda yang tidak menjadi kebiasaan makanan kepada orang Arab kan, tak menjadi kebiasaan. Maka jawab orang yang bawa arnab pergi hadiah dekat Nabi itu, dia kata qabilah, dia kata sudah diterima oleh Nabi SAW akan dia, tetapi dimakan ataupun tidak dimakan itu aku tidak tahu. Dia kata aku pergi hantar dan Nabi terima. Lepas tu Nabi masuk dalam rumah, dia makan ke tak ke aku tak tahu. Benda tu jadi dalam rumah Nabi, dia kata. Tapi hadis kata awal tadi apa dia? Dia kata fa'akalah, Nabi makan. Begitu cerita dia. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir bin Abdullah dan Ammar dan Muhammad bin Safwan, dan katanya lagi bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan bermula amal atas ini hadis di sisi kebanyakan ulama. Tiada memikir mereka itu akan makan arnab itu salah. Majoriti ulama kata arnab halal dimakan. Dan sesungguhnya telah dimakruhkan oleh setengah daripada ulama untuk makan arnab itu. Kata mereka itu alasan dia kerana dia berdarah haid. Sebahagian orang faham kata arnab ni ada haid, maka kerana tu dia kata makruh kalau makan. Masalah makan arnab itu apa hukumnya di sisi mazhab Syafi'i? Now dia nak khususkan jawapan dia, boleh tak boleh.
Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, makan arnab itu halal di sisi Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan di sisi ulama semuanya. Imam Nawawi kata apa? Bukan Imam Syafi'i saja, empat mazhab kata arnab halal dimakan. Dia kata, so clear. Lepas ni pergi cari sate arnab makan. Clear. Dia kata, melainkan orang yang dihikayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As dan Ibnu Abi Layla bahwasanya memakruhkan keduanya memakannya. Ini yang kata hukum fiqh, tuan-tuan. Hukum fiqh dah macam tu punya ramai buat keputusan kata halal, ada juga di kalangan ulama ni yang kata makruh. Dia kata, dan bermula dalil jumhur adalah hadis tadi. Jumhur kata boleh. Baik, tengok tajuk baru, bab fi aklid dhab. Ni pula cerita tentang hukum makan dhab. Dhab ni kalau kita terjemah biawak, lakulah biawak lepas ni. Jadi tu sah terjemah kita habaq dhab itu dhab. Habis sangat kalau orang tanya dak lah dhab tu apa? Dhab tu biawak padang pasir. Bukan biawak meregung. Ya tu. Cuba kita tengok. Ketahuilah saudaraku, biawak di tanah Arab itu lain sikit rupanya daripada biawak di tanah Melayu. Dia tulis ni 70 tahun dulu. So dia tak tulis Malaysia, dia tulis tanah Melayu. Tu yang duk kata kita punya. Kan? Dia nak main balik pula angin tu. Baik, iaitu kepalanya bulat dan muncungnya kurang tirus. Ini yang kata dhab. Tuan-tuan, orang duk semaga balik tu duk jual kat pasar malam tu. Tak, kan di luar tu ada jual dhab. Kan? Mereka smuggle, mereka seluduk daripada negeri Arab bawa balik main. Mereka buat macam mana? Mereka bungkus dhab ni dengan foil. Foil ni apa? Tu peteh. Apa? Foil ni dia merlip tu. Merlip tu. Kan? Kalau pergi di Mekah Madinah banyaklah foil ni. Dia buah nasi dalam bekas dia tu, dia tutup dengan foil kat atas tu. Foil tu. Foil tu kononnya, saya tak tahu lah, tak pernah buat eksperimen. Kononnya foil ni kalau kita bungkus apa-apa, dia masuk dalam scanner. Hadut scan di airport tu, tak nampak katanya. Tak payah baca waja'alna min baini aydihim, tak payah. Tak payah. Dia kata pakai tutup dengan foil tu saja, zup masuk sekali dengan beg ni, lepas dalam scanner, Assalamualaikum, lepas begitu ya. Dia tak tahu betul tak, tu tuan-tuan try tengok. Siapa ada adik-beradik custom, panggil test, tengok buah foil, lalu put dalam custom punya scanner tu, tengok nampak tak nampak. Tapi puak-puak ni katanya mereka duk smuggle dhab masuk mai dengan bungkus dalam foil tu. Dan dhab ni mendatang payah mati. Bungkus dalam foil tu masuk dalam beg, penerbangan sampai berapa jam, turun mai di sini, balik di rumah buka-buka cedah hawa tu lah, tak ada apa. Yang kata ni mendatang ni, yang kata dhab ni. Baik, so dia kata duk jual kok sini, kok Cawkit Road tu tak tahu betul tak betul dhab ke, ataupun bewak sini yang telah melalui pembedahan kosmetik ke apa ke, dia buat bagi nampak anak macam dhab, saya tak tahu kan. Tapi dhab ni dia kata tak serupa dengan bewak sini, dan ekornya panjang daripada bewak tanah Melayu. Dia kata lihat gambarnya di dalam Kamus Al-Marbawi. Balik lagi kalau anak-anak mengaji Ma'had, mengaji Maktab Mahmud, buka Kamus Marbawi, cari dhab. Dia Syekh Idris Al-Marbawi, dia bubuh gambar dhab di situ. Tengok, oh macam ni dhab betulnya. Dia pergi dekat orang duk jual minyak dhab ni, mau duk tak sebelah muka dia begitu, tengok. Sopa tak sopa. Dia begitu. Maka biawak itu halal dimakan. Yang kata dhab memang halal. Tak ada cakap banyak, dia memang halal. Bermula dalil yang menunjukkan halalnya itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ibn Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an akli dhab. Faqala la akuluhu wa la uharrimu. Nabi jawab lugu tu. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh orang tentang makan biawak, tentang makan dhab itu.
Orang pergi tanya Nabi, boleh tak boleh makan dhab? Adakah boleh ataupun tidak, ataupun haram makan dhab itu? Maka jawab Nabi SAW, aku tidak makan, tetapi aku tidak mengharamkan dia. Nabi jawab macam tu. Nabi kata aku tak makan pasal aku tak lalu, tapi aku tak kata dhab itu haram. Nabi jawab macam tu. Maka tidak aku makan kerana tidak menerima nafsuku. Nabi kata aku tak lalu. Aku tengok rupa dia pun rasa lan, tahu lan? Bukan masalah. Lan ni rasa kata susah kalau nak abang ni, dia tak boleh nak pi tu lan lah. Tak boleh nak pi. Kata hang malam ni nak pi tak Masjid Sultanah? Aku lan, dia kata. Tu maksud tak boleh pi. Betul ke contoh tu? Tak betul, tak betul. Itu jangan guna kalau SPM fail kalau tulis macam tu. Baik. So dia kata apa? Nabi kata aku tak makan pasal aku lan dengan dhab ni. Aku tengok pun aku tak lalu, tapi aku tidak mengharamkan siapa nak makan. Kerana kaum aku, Nabi kata tidak makan dhab ini. Nabi kata bukan aku saja, kaum aku tak makan dhab ini. Dan aku ada berasuh di dalam kaum aku. Kerana aku duduk dalam kaum aku yang tak makan dhab, maka aku pun jadi tak makan dhab ini. Nabi kata macam tu. Dengan sebab itu, maka tidak makanlah ia. Maka aku pun sama, Nabi kata, tak mau nak terima oleh nafsu aku untuk makan dhab ini. Kata At-Tirmizi pada bab ini ada riwayat daripada Umar bin Al-Khattab dan Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibni Abbas dan Sabit bin Wadi'ah dan lain-lain lagi. Ramai sahabat meriwayatkan hadis ini, dan hadis itu hasan lagi sahih. Baik, makan dhab itu apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, telah ijma' orang Islam bahawasanya dhab itu halal. Ijma' maksudnya apa? Sepakat. Kan kita punya masadir tasyri', syarah kita apa dia? Quran, hadis, ijma', qiyas. Ijma' maksud sepakat ulama. Kata dhab itu halal, maka halal. Tak payah duk cakap banyak dah, memang halal. Maka hukumnya itu halal. Kata Imam Nawawi, sepakat semua orang bahawa dhab itu halal. Tiada makruh memakannya, melainkan barang yang dihikayatkan daripada ashab Abu Hanifah yang memakruhkannya. Imam Hanafi sendiri kata halal, tetapi sebahagian daripada pengikut Imam Hanafi mereka kata makruh. Begitu. Dan melainkan barang yang dihikayatkan oleh Al-Qadhi Iyad daripada satu kaum bahwasanya berkata mereka itu haram tu. Sebahagian daripada ulama yang didokong oleh Al-Qadhi Iyad, mereka berpendapat kata haram atas sebab-sebab mereka. Nampak tuan? Selama-lamanya dalam fiqh ni akan ada benda macam ni. Itu sebab bila timbul isu anjing pun sama. Jangan bergaduh, jangan berkelahi. Memang tak akan dapat satu kata putih dalam soal fiqh ni. Susah. Benda-benda macam ni akan ada kata boleh, ada kata tak boleh. Yang kata boleh, dia ada condition dia. Dia ada syarat-syarat dia. Macam tu. Jangan paksa orang menerima pendapat yang kita pegang. Itu yang paling cantik, paling selamat. Kita dengar kata, oh ada mazhab kata lagu tu. Masya Allah, tafadhal. Kita di Malaysia, kita bermazhab Syafi'i. Maka kita ikut yang tu. Habis, selesai. Jangan pergi duduk jengkai orang, jangan pergi duduk cari gaduh dengan orang, sebab takkan habis isu-isu yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkelahi ni yang kata kita punya berpecah ni, berkelahi ni sampai ya Allahu Akbar tuan-tuan. Kawan yang uzuk sakit main semayang duduk atas bangku ni pun jadi masalah. Satu ustaz mengajar di masjid tu, duk abang kata orang yang semayang duduk atas kerusi ni semayang, sama saf dia kira di mana. Ni satu ustaz mengajar di masjid. Dia abang kata kira pada tumit kawan tu. Tumit kawan yang duduk atas bangku tu, saf dia dikira pada tumit dia. So tumit dia mesti sama dengan tumit orang lain dalam saf tu. Bila tumit dia sama dengan tumit orang lain, tumit bangku dia pergi mana? Tumit bangku dia lepas pergi belakang. Jadi belakang bangku dia siapa nak pergi duduk ronok semayang bawah bangku tu? Satu masalah.
Mai satu ustaz pula mengajar ke ceramah ke apa-apa, buka soal jawab. Soal jawab ni buka, kadang-kadang bukan nak selesai masalah, nak bagi tambah masalah. Tanya pula ustaz ceramah ni orang duk uzung duk sembahyang atas bangku ni, dia nak kira macam mana saf dia, nak kira tumit dia kan, nak kira hujung kaki bangku belakang dia kan. Ustaz ni pula kata apa? Ikut kaki bangku lah dia kata. Kalau ikut tumit dia, kaki bangku lepas pergi belakang, kawan belakang nak sembahyang, nak sujud macam mana, nak ronok wah bangku pula dah. Lepas tu ustaz tu dia ceramah habis, Assalamualaikum, dia balik, masjid bergaduh. Masjid ni tak pasal-pasal bergaduh. Pasal satu hak ikut ustaz mengajar tu, ustaz tu kata ikut tumit dia, hak satu ikut kawan yang main ceramah, kawan main ceramah kata ikut kaki bangku. Duk bergaduh pula dalam masjid tu, riuh rendah. Pitanya pula ustaz seorang lagi pula, dia mesti ada 3 Abdul ni. Pitanya Abdul yang ketiga pula. Abdul apa nak jadi dekat kita ni tuan-tuan? Apa nak jadi kat kita ni? Sebab apa? Sebab cara ustaz tu, habang tu, cara dia kata dia seorang betul. Cara dia habang tu, hak dia betul. Dia kata kira tumit. Cara hak seorang lagi pun macam dia betul, kira kaki bangku. Ni hak duk dengar ni, yang Haji Hamid, yang apa ni duk dengar cerita pasal tumit ni, pening lah. Lepas tu ada pula satu kepiah longgang pula kata apa? Saya yang ni, yang saya malas duk pergi mengaji ni. Dia pula pergi kata macam tu. Dia kata aku yang ni, aku malas nak pergi mengaji ni. Satu kata yang ni, satu kata yang ni. Kita tanya dia, hang duduk tiap bangku kan? Aku dak lah. Tak, main lah mengaji. Allahu Akbar. Maksud saya nak abang apa dia? Nak cari tu, titik perbezaan tu, nak bagi jadi berkelahi tu. Yang tu yang tak bagus. Ambil satu jalan yang tak jadi bertelingkar. Apa dia? Kawan hak semayang atas bangku, semayang hujung sah. Semayang hujung sah. Dia nak kira tumit dia ke, dia nak kira kaki bangku ke, dia ada hujung. Jadi sah yang kedua, bila bena pergi sampai kat hujung kat bangku dia, tak payah siapa semayang belakang bangku dia, pergi next sah, selesai masalah. Dia nak kira tumit ke, dia nak kira kaki bangku, dia kira pergi, tapi dia duduk di hujung sana, dia tak mengganggu sah yang kedua nak semayang. Senang. Habang lagu tu hilanglah ketat dada tu. Oh betul juga. Ada jalan tak bergaduh tu, pergi cari hak nak bergaduh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang kata kemelut yang jadi di dalam masyarakat Islam, bukan di Malaysia sahaja, di mana-mana orang Islam. Begitulah keadaan dia. Cubalah tuan-tuan fokus kepada persamaan, hindari daripada membesar-besarkan perbezaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bahawasanya mereka itu berkata haram. Ada satu puak kata tak boleh makan dhab. Dan aku gamak, kata Imam Nawawi, aku agaklah, dia kata tiada sah hikayat itu daripada seorang pun. Hikayat ataupun riwayat yang mengatakan haram makan dhab ni, Imam Nawawi kata aku agak tak ada sumber pun yang menjadi sandaran mereka, melainkan semata-mata dakwaan sahaja, kata Imam Nawawi macam tu. Baik, makan arnab dan juga yarbung. Yarbung pula dah, apa benda yarbung itu tuan? Yarbung bunyi macam rebung. Yarbung maksud dia tikuih padang pasir. Yarbung dia panggil yaro bawa ain. Yarbung ni maksudnya tikuih yang hidup padang pasir. Tadi bewak padang pasir, yang ni tikuih padang pasir. Baik, apa hukum pula pi makan yarbung, iaitu tikuih padang pasir, dan sa'lab. Sa'lab ni maksud apa? Musang. Apa hukum makan musang, dia kata. Dan apa hukum makan landak, dan apa hukum makan bewak kita ni, dan apa hukum makan aluabar, bahasa Arab. Aluabar ni maksud macam tikuih juga, tapi spesies aluabar ni dia hanya hidup di Afrika saja. Dia tak hidup di negeri lain, dia hidup di Afrika saja. Dia dipanggil aluabar. Apa hukum makan benda ni? Dan apa hukum makan ibana urs? Dia kata ibana urs, ibana bukan ibnu, dia baca ibnu tadi, kata ibana urs, tupai. Apa hukum makan tupai? Dia kata dan ia itu halal juga. Tu dia. Kata dia apa? Itu pun halal. Mampuih musang lepas ni. Jenuh lah. Dekat. Dia kata lagu tu. Ini pendapat.
dan tiada khilaf pada suatu daripada itu melainkan al-wabar dan landak. Al-wabar dan landak saja ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh makan. Maka pada keduanya itu satu wajah mengatakan keduanya itu haram. Ada pendapat kata al-wabar ni yang kata tikuih apa Afrika ni dengan landak haram. Ada orang kata tu. Senang apa tuan-tuan? Pelik-pelik saya makan lah, itu senang. Kan? Ni mai tikuih sekong, ni nampak lain macam boleh kot yang lain ni. Terus lah. Yang kata tikuih, kencing tikuih pun masuk hospital koma tuan-tuan. Nak pergi duk buat korma tikuih. Jangan. Allah bagi dekat kita di Malaysia ni, Allahu Akbar, benda halal punya banyak tu ada. Tu saya duk pergi duk selongkang cari benda pelik-pelik macam ni. Tapi ini perbahasan ilmu. Kita baca, kita tahu. Dekat tu aja. Baik. So dia kata pada yang keduanya itu satu wajah mengatakan keduanya itu haram. Dan bermula yang sahih yang dinaskan ialah halal. Landak dan al-wabar juga halal. Dia kata begitu. Dan dengan dia memutus oleh jumhur dan halal landak dan juga halal landak raya pula, dia kata ada landak raya. Saya tak tahu ini, tapi dia tulis landak raya atas qaul yang sahih lagi dinaskan dan ada padanya satu wajah. Dan ada pun binatang samur. Samur, Arab panggil samur. Dalam bahasa kita orang Melayu panggil apa? Memerang. Memerang tu Arab panggil samur. Jadi kalau dapat anak jangan duk nama Samur, Muhammad Samur. Muhammad Samur dia jadi memerang dia lepas tu. Kan? Jadi dan ada pula binatang samur iaitu memerang dan binatang tupai dan juga fannak. Ni jenis musang. Fannak dia panggil. Dan juga qamqam apa? Cepelai. Kita tak bisa tengok. Dan sebagainya. Dia kata ni ada bermula yang sahih lagi yang mansusnya halal juga benda tu semua. Halal juga. Cepelai ke apa semua ni musang memerang mu halal dia kata. Dan qaul yang kedua bahawasanya haram. Akan ada satu pendapat kata haram. Dia senang dia apa? Tengok garis panduan yang disebut dalam hadis umum. Binatang yang haram ni apa dia? Binatang berbisa. Binatang yang haram ni apa dia? Binatang yang guna taring untuk nak bahang. Binatang yang haram ni apa dia? Yang guna kuku untuk nak mencengkam. Binatang yang haram ni apa dia? Binatang yang berbisa. Kalau makan boleh bawa mudarat. Tengoklah. Tengok garis panduan tu, tengok binatang ni satu-satu ada tak ada ciri-ciri haram. Kalau ada, haram. Kalau tidak ada, tak lalu saya makan nanti. Dia kalau kata. Okey? Baik. Dia kata dan qaul yang kedua mengatakan haram. Wallahu a'lam. Kita berhenti tuan-tuan. Insya-Allah kita masuk fi akli ad-dhab'. Fi akli ad-dhab'. Ad-dhab' maksudnya dia nak macam anjing atau nak macam serigala. Boleh tak boleh makan benda ni? Baru-baru ni kalau tuan-tuan tengok dalam apa internet di China ada satu bandar di China ni apa Yunnan ke apa, saya baca sepintas lalu saja. Depa dalam setahun depa ambil satu hari untuk makan anjing secara besar-besaran di Yunnan ke apa, satu bandar dalam China ni. Depa dah buat benda ni turun-temurun daripada zaman berzaman. Depa ambil satu date, satu tarikh. Pada tarikh itu anjing ni kira dibuat satu majlis makan anjing besar-besaran. Dan bila mai season tu, bila mai musim tu, anjing ni jenuh lari. Pasal apa? Pasal anjing dibeli dengan harga yang cukup tinggi. Pasal benda tu bukan saja tradisi, dia disertai dengan fahaman depa ni. Apa ni puak-puak humanitarian ni, apa kemanusiaan yang apa dia panggil ni, geng pencinta binatang apa semua ni turun pergi dengan orang putih, dengan dalam kalangan masyarakat China sendiri ada yang terlibat dalam NGO kasih binatang apa semua ni, pakat turun pergi di bandar yang disebutkan ni. Tapi tak boleh buat apa sebab benda tu sudah jadi satu
tradisi depa turun-temurun. Tuan-tuan masuk dalam YouTube, tuan-tuan boleh tengok benda ni. Reporter yang pihak pencinta binatang ni semua habis sangat boleh pergi interview saja. Ni kawan hak duk semelih anjing, kawan hak duk takik anjing, kawan hak duk carry anjing belakang motor nak pergi hantar tempat orang duk timbang nak beli anjing ni, habis sangat boleh interview saja. Depa tak nak layan siapa pun. Bagi depa tradisi ini mesti diteruskan. Dia sampai jadi lagu tu. Di situ kalau nak pergi buat kempen tashdong bagus. Di situ bukan di sini. Kan dia tu. Kadang mai hak muka comel ni, anjing hak jenis pet ni, hak muka comel pun depa ranjau sekali bawa habis. Dia ni bubur, potong-potong jual macam tu juga. Dan depa makan dengan enjoy macam mana orang Vietnam yang mai Malaysia ni. Kan? Itu pihak perbandaran Sungai Petani dan juga polis Sungai Petani cerita kat saya. Vietnam banyak lah ni di Malaysia ni. Vietnam banyak depa masuk mai kerja macam-macam. Depa ni menu paling istimewa anjing. Tak kira goreng ke, nak buat kurma ke, nak sebut pun dia nama leceh lah. Tapi dengan mereka ni, kalau tak mau kita tak suka anjing, panggil Vietnam mai duduk taman kita. Memang tak ada anjing. Pasal anjing kenai muka Vietnam ni. Dia tengok dia kenai. Dia kata ni cerita dia mau duduk belah bang. Depa ni dia tengok anjing dia elok dan dia merambut. Bukan elok anjing, elok depa ni merambut bila tengok anjing. Jadi yang polis cerita ni pasal apa? Polis Sungai Petani cerita ni, polis Kuala Muda cerita ni pasal apa? Pasal report kehilangan anjing ni hari-hari. Polis ni duk terima report. Yalah dia pergi beli anjing tu, anjing pet, anjing kesayangan, dia beli ribu-ribu ringgit. Boleh ke puak Vietnam ni? Dia peduli apa-apa ribu. Dia elok dia ni tak boleh tahan. Dia pergi report polis, anjing hilang, bawa dengan gambar apa pergi tunjuk, boleh tunjuk lah. Benda tu dah tak ada dah jadi kurma dah. Nampak? Ni tajuk akan datang ni, fi aklid dab'i. Fi aklid dab'in. Maksudnya binatang yang macam anjing, macam serigala. Nama dia dab'. Boleh makan tak boleh makan. Dia nak main tu. Lepas tu dia main fi akli luhumil khail. Halal tak halal makan daging kuda, al khail. Kan dalam Quran kata wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Kan diperintahkan orang Islam ni buat siap sedia dengan pasukan tentera yang kuat dan juga pasukan berkuda. Khail ni boleh makan tak boleh makan. Dia akan main. Kemudian dia main adik-beradik khail ni cerita tentang himar, kaldai. Boleh tak boleh makan? Kalau kata kuda boleh, himar tak boleh. Pasal apa? Ada jawapan dia. Dia adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.